Hari ini, marilah pelajari firman Tuhan dengan kupas bertajuk, apakah yang tapak kita berikan kepada Tuhan? Dalam kehidupan harian, nampaknya ada banyak hari yang perlu kita ambil perhatian dan ingat. Hari jadi sendiri, hari jadi ahli keluarga, hari jadi ibu bapa yang ke-60, dan berbagai ulang tahun, hari anak masuk sekolah, suami dinaik pangkat, dan lain-lain. Jadi pada masa itu, perkara yang baik itu, tidakkah kalian berfikir, apakah yang harus aku lakukan buat kali ini? Ada hari jadi ibu bapa, atau hari jadi mereka yang ke-60, hari anak masuk, ada tamat sekolah, suami dinaik pangkat, ulang tahun keluarga, ada hari pindah rumah baru, dan lain-lain. Dalam kehidupan harian kita, pasti ada banyak hari yang spesial dan bermakna. Sebagai contoh, apabila hari jadi isterimu tiba, tidakkah anda berfikir, apakah hadiah yang harus aku berikan? Apakah yang harus aku lakukan agar anak gembira? Apakah yang harus aku lakukan agar suami gembira? Apakah yang harus aku buat agar isteri atau ibu bapaku gembira? Dan lain-lain. Kita sentiasa hidup dengan fikiran sebegitu. Kalau begitu, bagi Tuhan, apakah yang dapat kita berikan kepadanya agar dia gembira dan bagaimana? Kini, hari untuk pulang ke tanah air syurgawi semakin dekat. Apabila kita kembali ke tanah air rohani yang kekal, apakah yang paling menggembirakan ibu bapa syurgawi, iaitu ibu bapa rohani kita? Adakah mereka gembira dengan beribu-ribu emas, perak, dan harta di bumi ini? Adakah mereka akan gembira? Tuhan memiliki seluruh alam semesta. Dia pasti tidak bergembira dengan benda-benda itu. Jadi hari ini, marilah berfikir, apakah yang paling menggembirakan yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Dan perbezaan antara hal yang menggembirakan orang di sekeliling kita dengan hal yang menggembirakan Tuhan. Marilah kita baca buku Efesus bab 5. Buku Efesus bab 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, kerana hal-hal yang demikian mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, kerana terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Apakah yang paling menggembirakan yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turun mengambil bahagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tuhan bertanya, apakah yang menggembirakan aku? Kemudian, dia menjelaskan tentang buah. Apakah yang paling menggembirakan Tuhan? Mari lihat buku Mika bab 6, ayat 6 bersama-sama. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tuntut menyembah kepada Tuhan yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan ku persembahkankah anak sulungku kerana pelanggaranku dan buah kantonganku kerana dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu, buku Mika bab 6 tertulis, Tuhan berkenan apabila kita berjalan dengan Tuhan. Jadi, pasti ada sebab
mengapa Tuhan datang ke bumi ini dalam badan sebagai roh dan pengantin perempuan. Dalam buku Mika 4:6 tertulis, berjalan dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu. Tuhan lebih berkenan dengan kita berjalan dengannya daripada ribuan domba jantan dan puluhan ribu curahan minyak. Namun, bagaimana kita boleh mengambil bahagian dalam kerja Tuhan? Mari lihat ajaran Tuhan dalam buku Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab Anak Manusia datang, apakah sebab dan tujuan Yesus datang ke bumi ini dalam bentuk manusia? Tertulis bahawa Dia datang ke bumi ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, iaitu anak-anaknya yang hilang dari syurga. Kenapa Dia berkata bahawa kita adalah yang hilang? Mari pastikannya dengan melihat buku Matius pasal 9 ayat 13. Yesus menyatakan kita dengan berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Kerana aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan siapa? Orang berdosa. Siapakah pendosa yang disebut di sini? Mereka merujuk kepada roh-roh yang berdosa di kerajaan syurga dan dibuang ke bumi ini. Bukan? Mengenai hal ini, mari lihat penjelasan Yesus yang lebih terperinci dalam buku Lukas. Buku Lukas bab 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada apa? Sukacita di syurga. Kerana satu orang berdosa yang bertobat, bagaimana? Lebih daripada sukacita kerana 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan, akan lebih bersukacita. Tuhan suruh kita cari apa yang berkenan kepadanya, lalu memberi kita jawapan di sini dalam buku Lukas. Tuhan berkata, syurga akan lebih bersukacita jika seorang pendosa bertaubat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertaubatan. Jika pertaubatan berkenan dengan Tuhan, bukankah kita harus melakukannya? Hari untuk kembali ke kampung halaman syurgawi yang kekal sudah dekat. Jadi kita tidak boleh menunda. Untuk segala sesuatu ada masanya. Jika terlepas masa peluang untuk bertindak, peluang itu akan menjadi sia-sia. Tidak kira betapa baik pun. Dalam perumpamaan 10 gadis, 5 yang bodoh itu tidak bersedia. Apabila ada suara berseru, pengantin lelaki datang, mari, sampulah dia. Barulah mereka panik. Pelita kami hampir padam, jadi tolong berikan sedikit minyak. Mereka pergi minta 5 orang gadis bijak yang menyediakan minyak yang cukup dan buat permintaan. Tapi, gadis yang bijak menjawab, tidak, nanti tidak cukup untuk kita semua. Kenapa tidak pergi beli dengan penjual? Namun, apakah yang terjadi ketika mereka pergi membeli minyak? Pintu majlis perkahwinan tertutup. Untuk segala sesuatu ada masanya. Alkitab berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apabila masa peluang untuk bertindak terlepas, itu adalah sia-sia selepas kita menyedari kepentingan dan cuba melakukannya. Bumi di dalam alam semesta betul-betul bukan apa-apa. Jadi, tiada apa di bumi yang dapat kita berikan untuk menggembirakan Tuhan. Apakah yang paling menggembirakannya? Apabila anak-anak yang ditipu oleh bintang fajar di syurga dan dibuang ke bumi ini bertaubat serta berusaha sungguh-sungguh untuk pulang ke tanah air syurgawi. Tuhan berkata bahawa Dia paling gembira dengan perbuatan indah itu. Dia berkata bahawa Dia paling gembira kerana seorang pendosa bertaubat daripada 99 orang benar
yang tidak perlu bertaubat. Bukankah itu jawapan? Apakah yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Untuk berbuat demikian, apakah yang perlu kita lakukan? Adakah orang akan bertaubat jika kita hanya berkata, Anda seorang pendosa, bertaubatlah? Bukankah kita harus bantu mereka bertaubat? Mereka hanya fokus pada kehidupan fizikal di bumi. Bukankah kita harus memberitakan kasih Tuhan dan kerajaan syurga serta bantu mereka mengetahui nilai dunia rohani yang tidak mereka ketahui? Jadi, apakah yang harus kita buat untuk mencapai misi ini? Buku Roma pasal 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbezaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Kerana Tuhan yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Untuk buat pendosa bertaubat, haruslah ada orang memberitakan pengorbanan Tuhan, mengajar firman Alkitab, dan menyampaikan kebenaran syurga. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Buku Roma pasal 10 ayat 14 menjelaskan sebegitu. Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Kalian semua, seperti firman buku Roma bab 10, tiada orang boleh mendengar tanpa orang yang memberitakannya, dan tiada yang dapat percaya jika mereka tidak mendengar. Jika mereka tidak percaya Tuhan, yaitu teras iman, akhirnya mereka pun tidak dapat cari dan berseru kepadanya. Jadi, kita mesti tahu bahawa kita ialah roh yang berdosa di syurga dan dibuang ke bumi ini. Kita mesti bertaubat di depan Tuhan. Apakah yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Dalam surat yang ditulis seorang Nabi, kita dapat mencari jawapannya. Tuhan berkata, kajilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Daripada ribuan domba jantan dan puluhan ribu curahan minyak, apakah yang berkenan kepada Tuhan? Tuhan berkata bahawa Dia berkenan apabila kita berjalan bersamanya dengan rendah hati. Tapi apabila kita melihat kehidupannya di bumi, apakah yang Dia lakukan? Menurut buku Lukas pasal 19 ayat 10, Dia bersungguh-sungguh mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah sebabnya Dia berkata dalam buku Yohanes bab 5, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Apabila orang Yahudi melihat Yesus bekerja pada hari Sabat tanpa rehat, mereka mengkritik dan menegurnya. Lalu Yesus berkata, Tuhan sedang menjalankan penciptaan rohani manusia tanpa rehat, bahkan hari Sabat pun. Jadi, bagaimanakah aku boleh berehat? Dengan demikian, Dia buat kita menyedari sesuatu yang amat penting. Hari ini, Tuhan memberitahu kita, daripada ribuan domba jantan dan puluhan ribu curahan minyak, bukankah Tuhan lebih berkenan jika kita melakukan kerja yang dibuat Tuhan dengan rendah hati dan mematuhi kehendak-Nya dengan betul? Mari kita merenung firman dalam buku Mika bab 6 ini sekali lagi. Memahami sebetulnya apa yang sedang Tuhan lakukan sekarang dan berbuat sama dengannya. Mari lihat buku Markus bab 1 ayat 35.
Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku melakukan apa? Memberitakan Injil. Kerana untuk itu, aku telah bagaimana? Telah datang." Sebab Yesus datang ke bumi ini adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukankah itu bermaksud bahawa dia akan melakukannya melalui penginjilan? Jadi, sila percaya tanpa ragu-ragu bahawa anda dapat memberi sukacita dan kemuliaan kepada Tuhan apabila anda mempimpin satu roh bertaubat dan kembali kepadanya, lebih daripada sukacita yang 99 orang benar berikan kepada Tuhan. Hal itu kerana Tuhan sendiri yang memberi firman itu. Tuhan memberi semua orang kuasa untuk mewakilinya. Mari kita lihat ajaran Tuhan dalam buku Yehezkiel bab 3 ayat 16. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. "Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, bagaimana? Peringatkanlah mereka atas namaku." Peringatkanlah bermaksud bahawa kita harus menginjil, bukan? Namun, itu ialah peringatan siapa? Tuhan berkata, "Dengarlah firman yang keluar dari mulutku dan peringatkanlah mereka atas namaku. Lakukanlah kuasa itu bagi pihakku." Mari terus melihat ayat 18. "Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Tak engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup? Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh kerana engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati atas dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat, tetapi aku akan menuntut bertanggungjawab atas nyawanya daripadamu." Tuhan telah menetapkan kita sebagai penjaga kebenaran untuk memberitakan Injil, iaitu firman Tuhan. Jadi kita bukan hanya berkongsi firman yang tertulis dalam Alkitab, tetapi mengucapkannya bagi pihak Tuhan ketika menginjil. Untuk mempimpin manusia yang Tuhan cintai ke jalan keselamatan, Tuhan suruh kita memberitakan berita baik yang diberkati dengan bibir, agar orang yang hidup dalam dosa dapat diselamatkan dan kembali ke syurga. Itulah menginjil, bukan? Jadi pada masa itu, kuasa siapa diberikan kepada kita? Kuasa Tuhan. Jadi, pekerjaan ini tidak diamanahkan kepada sesiapa sahaja. Alkitab berkata bahawa Tuhan membenarkannya hanya kepada orang yang dianggap layak, bukan? Mari lihat buku Yehezkiel bab 33 ayat 7. "Engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi siapa? Namaku." Kerja yang dapat mewakili Tuhan ialah penginjilan. Apabila menginjil, kita melakukannya dengan kuasa yang diberikan Tuhan. Kita mesti ingat bahawa kita bukan menginjil dengan pengetahuan atau kebolehan sendiri. "Peringatkanlah mereka demi namaku." Kalau aku berfirman kepada orang jahat, "Hai orang jahat, engkau pasti mati." Tak engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.
Tuhan benar-benar mempercayakan kita misi yang begitu penting dan bermakna. Bukan sesiapa pun boleh melakukannya. Tuhan berkata, lakukanlah kerja ini dengan kuasaku. Jadi, Tuhan menyatakan kita bahawa Dia lebih bersukacita apabila banyak roh yang bertaubat dan berpaling dari jalan lama, daripada 99 orang benar di syurga yang tidak perlu bertaubat. Apabila kita merumuskan semua ajaran tertulis dalam buku Yesaya bab 3, Yesaya bab 33 dan Markus bab 1 yang kita baca hari ini, kita dapat faham apa yang paling berkenan kepada Tuhan dan apa yang dapat diberikannya apabila kita kembali ke tanah air syurgawi. Tuhan memiliki segala sesuatu yang di bumi ini. Di alam semesta, ada banyak lagi benda yang berharga. Adakah Dia akan gembira jika kita memberikannya seluruh bumi dan semua benda yang di dalamnya? Itu bukanlah apa yang Tuhan inginkan. Dia berkata bahawa Dia bersukacita apabila seorang pendosa bertaubat. Dan apabila kita mengambil bahagian dalam kerja penginjilan bersamanya dengan rendah hati, itulah yang Dia mahukan. Alkitab berkata, menginjil, menginjil, menginjil. Jadi kita mungkin berfikir bahawa penginjilan hanyalah mengajar orang pengetahuan Alkitab. Tidak. Saat menginjil, ialah masa apabila kita mempunyai kuasa yang mewakili Tuhan dan berada dalam kedudukan penting untuk menyelamatkan manusia. Tuhan telah meletakkan kita di kedudukan yang prestij dan memberi kita kuasa itu. Memahami semuanya itu, janganlah ambil ringan terhadapnya, tetapi menginjillah dengan tekun. Gereja yang manakah mematuhi perintah untuk menyambut hari Sabat dan Paskah? Dan gereja yang manakah mematuhi perintah untuk percaya dalam nama baru Yesus? Serta perintah untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Semua ini tidak dipercayakan kepada organisasi yang lain. Peranan ini hanya diberikan kepada imamat yang rajani. Peringatkanlah mereka atas namaku. Seperti yang diketahui, dulu ada inspektor rahsia diraja di Korea. Tanda inspektor rahsia diraja, Mabe, menunjukkan bahawa dialah orang yang menjalankan perintah mewakili raja. Dengan Mabe, dia berkuasa untuk menyewa seberapa banyak ekor kuda seperti yang tertulis di atas, segera memecat pegawai yang korup dan menjatuhkan hukuman dera. Dia juga diberikan kuasa untuk menganugerah atau menghukum. Hal itu kerana mereka diberikan kuasa raja buat sementara waktu. Hari ini, Tuhan juga telah memberikan kita kuasanya. Dia berfirman, peringatkanlah mereka atas namaku. Janganlah kita pantang remeh terhadap kuasa untuk memberitakan semua firman Tuhan. Marilah kita pahat dalam hati bahawa firman Tuhan sajalah jalan dan kebenaran untuk menyelamatkan manusia serta kehidupan. Sekali lagi, saya harap kita menjadi orang yang berfikir, apakah yang paling menggembirakan yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Untuk hari jadi ke-70 ibu bapa fizikal pun, anak-anak berfikir, ibu bapa suka apa? Lalu, mereka menyediakan makanan kesihatan kerana ibu bapa berusia dan terdedah pada penyakit. Pengaruh belakang untuk mereka mengaruh belakang. Ataupun produk yang lebih canggih seperti pengurut elektrik. Saya sering melihat orang berusaha menyediakan barang untuk menggembirakan ibu bapa mereka. Tuhan
iaitu ibu bapa kita, sudah pun memberitahu apa yang paling menggembirakan mereka. Aku lebih bersukacita dengan seorang pendosa bertaubat daripada ribuan domba jantan dan puluhan ribu curahan minyak. Jadi, ambillah kuasaku buat sementara untuk mempimpin para pendosa bertaubat. Kita semua telah diberikan mape dan diutus ke Samaria sampai ke penghujung bumi. Kuasa yang anda bawa adalah begitu berkuasa dan mulia. Kita bukan pergi minta sedekah atau derma. Dengan mape itu, kita pergi untuk menyelamatkan orang. Bukan, Tuhan telah mempercayakan kita peranan yang begitu penting, iaitu menyelamatkan orang yang terpaksa mati jika ditinggalkan tanpa bantuan. Mari lihat ajaran buku 2 Timotius bab 4 ayat 1. Di hadapan Tuhan dan Kristus Yesus, Ia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pengataannya dan demi kerajaannya. Melakukan apa? Beritakanlah firman. Tuhan suruh kita menginjil bukan untuk membebani kita. Sebaliknya, melalui proses untuk memberitakan firman mewakili Tuhan, kadang-kala Dia merendahkan hati kita. Biar kita menyedari apa itu sukacita yang sebenar apabila kita berbuah, dan tiada apa-apa dapat dilakukan dengan mudah. Kita dapat menyedari bahawa semua proses yang bapa dan ibu syurgawi jalani agar anak-anak bertaubat serta diselamatkan bukannya mudah. Dan kita juga memikirkan pengorbanan mereka. Kita mesti ingat bahawa Tuhan buat kita berada dalam berbagai situasi dalam kehidupan harian adalah agar kita beriman yang matang dan bukan beriman seperti budak. Sesetengah orang berfikir, aku percaya Tuhan. Kenapa hal itu berlaku kepadaku? Kalian semua, di mana rahmat yang melimpah, di situlah banyak usaha. Jika terdapat banyak halangan, di situ pasti ada rahmat dan berkat yang besar menantikan. Ayat 2. Beritakanlah firman, siap setialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kadang-kala, kita perlu mengatakan apa yang salah, menegur dan menasihat dengan berkata, itu adalah salah. Kita perlu berusaha untuk pergi ke syurga, bukan? Ayat 3. Kerana akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan apa? Pekerjaan pemberita Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Apakah tugas pelayanan kita? Tuhan telah mempercayakan kita tugas yang mulia dan dihormati untuk memperingatkan orang atas nama-Nya. Pada saat kita menginjil, kita menjalani tugas yang mulia dan dihormati yang Tuhan amanahkan. Ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Alkitab memberitahu kita bahawa Tuhan akan memberkati kita dan menyediakan mahkota kebenaran serta imamat rajani kepada kita di kerajaan syurga. Teruskan dengan ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di syurga.
baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin yang tertulis di hujung ayat sangat menyentuh hati, bukan? Kehidupan Rasul Paulus hanyalah menginjil. Dia menggunakan setiap masa untuk menjalani tugas bagi pihak Tuhan. Apabila firman ini semua diberitakan sampai ke hujung bumi, bapa dan ibu akan berkata, sekarang kalian tidak usah lagi memperingatkan mereka atas namaku. Sekarang kami akan tutup semua pintu, lalu pintu-pintu ke syurga akan ditutup. Pada masa itu, walaupun kita ingat firman buku Yesaya bab 3 dan bab 33, apabila bapa dan ibu memberi masa untuk menggunakan kuasa mereka, kenapa aku tidak melakukannya? Aku akan buat mulai sekarang. Namun, itu sudah lambat. Hal itu akan terjadi selepas Tuhan menjumpai semua anak syurgawi yang perlu dicari. Itulah sebabnya Tuhan berkata, segala sesuatu di bawah langit ada masanya. Harap semua anak Sion dapat memberi pertaubatan pendosa yang indah kepada Tuhan dan cepat menuai semua hasil syurgawi yang baik sebelum masa berlalu. Dengan ini, saya ingin tambahkan khutbah hari ini. Sekian, terima kasih.